Tapi Allah sebut, ni penting ayat di belakang selalunya. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Tetapi kebanyakan daripada manusia sentiasa lengah, sentiasa lalai daripada memperingati tanda-tanda kekuasaan kami. Allah cerita dah benda tu. Nak jadikan mayat ni sebagai iktibar, nak jadikan mayat ni sebagai peringatan. Tapi Allah sebut, tapi kebanyakan manusia sentiasa lalai daripada peringatan kami. Akibat lalai tersebut, ada lagi tak orang perangai macam Fir'aun hari ni? Patut bila semua orang baca Quran baca ni, takkan ada dah macam perangai macam tu. Tapi hakikatnya, ada lagi. Maksudnya, ada lagi lah. Memang akan ada. Semua sekali ke atau sebahagian? Contoh, antara perangai Fir'aun mengaku Tuhan. Hari ni ada, berhenti dah kau orang mengaku Tuhan. Patutnya, Fir'aun mengaku Tuhan, kena lagu tu. Pakat senyap lah kau lah. Tiba-tiba berhenti dah kau mengaku Tuhan, ke ada lagi yang mengaku Tuhan? Maksudnya, tak habis lagi. Betul lah Allah kata kebanyakan manusia lalai. Hak sombong macam Fir'aun, ke semua tu tawaduk, khusyuk semua dah. Ada lagi hak takabur, sombong, ada. Hak berasa kekuasaan, kepimpinan segala tu milik dia, ada. Hak zalim kat orang, ada. Hak menaya orang, ada. Hak tindas orang, ada. Padahal duk baca dah ni, tapi Allah kata tetap akan ada. Lepas tu bila hak macam tu tetap ada, hukuman yang Allah akan bagi kepada orang yang hak macam tu sama seperti Fir'aun, agak-agak akan ada lagi tak? Akan ada lagi. Bukan maksud nak suruh timpa dia tu, tak semestinya mati lemah dalam laut macam Fir'aun. Tapi nak habaknya, bentuk dan cara Fir'aun dimatikan tu, pasti akan ada jenis hak manusia yang bila nak mati tu baru dia, sekarang baru aku beriman. Tu. Bukan maksud saya semestinya kalau dia buat perangai persis macam Fir'aun tu, dia nak mati pun mati dalam laut. Tak. Maksudnya cara Fir'aun nak dimatikan tu, dia tu beriman, insah waktu dah di hujung sakarat maut. Tu kita tak mau. Sebelum ni duk buat jahat, duk buat dosa, duk buat anaya, bila mari di sini orang sebut apa? Nak putus, orang Penang sebut apa? Kalau Kelantan dia ambil lebih kurang macam bahasa Quran, gor-gor. Dia sebut geragan. Kalau istilah kata sebut ni nak mari geragan ni. Kalau kata gor-gor kan ayat Quran, geragan tu nak putus nyawa lah. Kalau orang Penang, kalau nak kadang tu dia sebut apa? Nak habis, nak putus, nak habis lagu tu ajalah. Tak ada istilah. Tak apalah, maksudnya kita tak maulah saat-saat macam tu baru kita nak insaf dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua peringatan-peringatan ni, inilah dia ada hubung kait dengan kisah akhir zaman. Allah cerita benda ni, dia ada connection tuan-tuan. Bila kita baca benda-benda ni, apa hubungan dengan akhir zaman? Hubungan dengan akhir zaman ialah benda-benda ni akan mai balik dah akhir zaman. Saya dah cerita sebelum ni, hampir keseluruhan perangai umat-umat Nabi terdahulu akan mai balik. Hak jenis zaman Nabi Nuh contoh. Nabi Nuh tak berhenti bersyarah, tak berhenti dakwah dulu sebab duk sembah berhala. Patut bila mari banjir besar, lepas pada tu seorang pun tak berani dah nak sembah berhala. Tapi hakikatnya zaman Nabi Nuh dulu hanya ada 5 patung saja. Mari zaman ni berapa patung? Tak boleh nak bilang dah, tak tahu berapa. Benda tu tak habis. Contoh mari zaman Nabi Hud, umat dia mengagungkan materialism. Maksudnya duk bangga bangunan tinggi, duk bangga pencakar langit, tapi mengabaikan syariat Allah. Mari zaman ni ada lagi tak? Mari zaman Nabi Lut, LGBT. Mari zaman kita patut dah terbalik bumi ni tuan-tuan, terbalik bumi. Kalau fikir sekali, tak berani dah. Hakikatnya ada lagi tak LGBT? Ada lagi. Mari pula zaman Nabi Syuaib, tipu menipu dalam timbangan, tipu meniaga, tipu ni. Ada lagi tak orang menipu meniaga? Ada lagi. Maksudnya dia tetap akan ada. Bila akan ada tu, sebab itulah nak suruh beringat. Hubungan akhir zaman ni dia tambah dengan fitnah. Isu yang kita kaji sebenarnya tentang akhir zaman, konklusi dia bagaimana kematian kita berakhir. Tu yang kita bimbang.
Pasal apa duk cerita pasal Dajjal tak berhenti, cerita pasal fitnah akhir zaman tak berhenti. Bila sebut pasal mati, semua orang akan mati. Rasul pun wafat, Nabi pun wafat, saya akan mati, abang akan mati, kakak akan mati, semua orang akan mati, tu biasa. Tapi isu paling besar, bila kita nak mati besok, apa keadaan kita nak mati? Tu hak poin kita duk bincangnya. Kalau nak mati saja-saja macam, nak mati tak macam kaum Nabi Nuh? Nak tak mati macam kaum Nabi Nuh? Kalau boleh tak maulah. Macam kaum Nabi Lut, tak mau. Semua tu, sebab itulah kita belajar tentang akhir zaman ni. Tak mau mati dalam keadaan sebagaimana manusia-manusia yang dimurkai dan dilaknati Allah mati. Nak mati sebagaimana orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang Allah redha. Tu je. Nak fikir pasal mati, semua mati. Tapi kita nak mati lagu mana? Kalau nak tak fikir nak mati lagu mana, tak payah tahu tentang Dajjal, tak apa. Mari Dajjal pun jadi pengikut dia. Mati ke tak mati jadi pengikut Dajjal? Mati juga. Dah kalau kata tak fikir nak mati lagu mana, jadi pengikut Dajjal pun tak apa, mati juga. Jadi orang jahat ke jadi orang baik? Kalau tak mau fikir mati lagu mana, jadi orang jahat pun akan mati. Jadi orang jahat tak apa. Tapi yang belajar tentang jahat, belajar tentang baik, belajar tentang Dajjal, belajar tentang Nabi ni sebab nak mati yang baik. Nak elak fitnah-fitnah tu, tak mau kita terjebak, itulah connection dia. Jangan sesekali memisahkan sekerang tadi. Jadi seolah-olah ni zaman ni tak ada kena-mengena, ni zaman ni tak ada kena, tak. Dia ada connection, dia ada kena-mengena. Peringatan untuk kita semua. 9.40 boleh berhenti tak?